Salam sejahtera, anda bersama saya Helena Pallavi dalam rancangan Wanita Oh Wanita, dan hari ini kita akan berbincang tentang wanita di angkasa raya. Mungkin ramai yang macam tertanya-tanya, kebanyakan wanita kurang untuk memilih berkejaya dalam TUDM, tapi kali ini kami tampilkan seorang yang boleh anda jadikan inspirasi jika anda mempunyai minat dalam untuk menjadi seorang pegawai tentera. Baiklah, kita bersama di studio sekarang Major Juhaili Hanim binti Mat Saleh, pegawai staf 2, pemeriksa Beechcraft dari Tentera Udara Diraja Malaysia. Apa khabar, Puan? Baik, Alhamdulillah. Okey, kita nak tanya juga, Puan, jarang sebenarnya kalau kita lihat orang wanita terutamanya memilih untuk menjadi pegawai di tentera TUDM ataupun pegawai tentera secara generalnya. Tapi kenapa Puan memilih untuk bekerja di TUDM? Sebenarnya memang daripada saya kecil lagi lah, daripada saya sekolah rendah lagi. Memang saya minat dengan badan beruniform ni. So tapi masa tu tak tahu pun TUDM ni, sekolah rendah kan, tak pernah tahu pun. Saya tahu polis. So bila cikgu tanya nak jadi apa, saya beritahu cita-cita saya nak jadi pegawai polis. Sebab berminat dengan uniform, cantik kan. Salah satu lagi faktor dia sebab saya nampak kakak saya lah. Kakak saya pun daripada habis SPM, dia join tentera, tapi dia tentera darat. So saya isi juga UPU lepas habis SPM. Sambil-sambil tu buka surat khabar, and then tengoklah ada iklan TDM masa tu. The best part is dia offer dengan diploma. So saya berminat lah kat situ kan. Saya daripada keluarga yang susah. So kita tak nak susahkan mak abah kita. Betul. Dan bila tengok dekat situ dia ada diploma and confirm dapat kerja, allowance dibagi. Masa tu allowance dia 400.5 sebulan. So pada saya boleh membantu keluarga dan tak menyusahkan parents lah. So daripada situlah puncanya saya mula dengan join that TUDM ni. Okey, macam mana pula dengan tentangan keluarga? Masih ditentang ataupun macam sebab kakak dah masuk, so tentangan keluarga tu tak banyak sangat, ataupun memang ayah menyokong sepenuhnya? Ayah saya okey. Dia menyokong lah. Cuma mak saya mula-mula dia tak berapa setuju, terutama bila melibatkan flying. Sebab dia risau kan. Tapi every time, masa awal-awal dululah, masa basic, every time saya nak terbang, saya akan call mak, cakap, "Mak, Kak Lee nak terbang," bagi tahu macam tu kan. So end up lama-lama mak saya dah boleh terima dan dia menyokong saya lah. Baiklah Puan, kita tahu bahawa berkejaya dalam bidang TUDM ini selama 23 tahun, pastinya ada kenangan manis, kenangan pahit. Mungkin nak kongsikan kepada semua penonton di luar sana tentang kenangan paling diingati. Kita daripada habis sekolah purely civilian. So pada saya lah, pengalaman paling berharga sekali masa latihan cadet. Cadet training is tough. So bayangkan kita daripada yang tak tahu apa-apa ni, tahu sekolah pergi balik. Join tentera, first 3 months memang purely dia nak convert kita daripada civilian kepada tentera. So memang military training saja dia tekankan dekat situ. Okey, contoh latihan yang Puan terima macam mana? Macam-macam lah. So salah satunya is First day. Saya cerita first day. Saya ingat sampai sekarang lah. First day, selepas potong rambut apa semua, the next besoknya, pagi-pagi semua orang sarapan bihun. So sedap lah, siap tambah kan. Tapi bila habis sarapan, semua sekali fall in baris dekat padang. Start dekat padang, semua benda kena buat, berlari, gulung, melompat semualah. So apa yang kita makan tadi tu keluar balik. Bayangkan dekat padang tu penuh, kat situlah kita duduk gulung juga. So itu memang, masa tu memang kita rasa menyesalnya masuk kan. Tapi bila dipikirkan sampai sekarang emang kawan-kawan ni, batch ni, intake ni, mesti akan bercerita benda tu. Dan benda tu end up sampai sekarang akan jadi macam kelakar pula rasa kan. So benda yang kita akan ingat lah. So pada saya itu pengalaman yang berharga. Sebab daripada situlah dia akan didik kita untuk jadi tentera. Tentera ni dia lebih tekankan kepada kerjasama, pada punctuality. So daripada situ yang dia train. So sampai benda tu kita akan applykan sehingga sekarang lah. Puan, selain daripada latihan fizikal tu, kalau kita tahu juga badan beruniform ini, mereka dilatih untuk mempunyai tahap disiplin yang tinggi. Kalau lihat daripada segi pemakaian juga, tak ada yang kedut dan sebagainya, semuanya kasut berkilat dan sebagainya. So macam mana ini membantu Puan menjadi seorang wanita yang lebih baik dalam menguruskan keluarga dan juga sebagainya? Itu salah satu faktor yang memang mendidik kita lah. Gosok baju tak boleh ada double line, orang panggil highway, tak boleh. So gosok, proper punya gosok lah. Dengan anak saya ajar jugalah, gosok make sure macam ni. Saya ajar anak-anak saya lah, kalau
Besok sekolah, make sure malam ni by pukul 10 semua orang tidur kan. Budak-budak ni alhamdulillah boleh ikut lah. So apa yang kita belajar tu kita akan applykan lah sampai sekarang lah. Sebab tu kalau tentera pun bila dia berhenti, dia akan ada masa dipanggil tempoh peralihan. So sebab selama dia hidup dalam perkhidmatan tentera, tukar kepada civilian tu, dia slowly lah dia ajar peralihan tu. Biar kita boleh adapt pula dengan dunia luar tu lah. Okey, banyak lagi kita nak kongsikan bersama dengan Major, tapi kita berehat seketika, kembali selepas ini. Kembali lagi dalam Wanita Oh Wanita, dan hari ini kita membincangkan tentang wanita di Angkasa Raya. Kita bersama dengan Major Hanim. Dan Major, kita nak tanya juga, pastinya bukan satu perkara yang mudah untuk bekerja dalam perkhidmatan yang penuh dengan lelaki. Pastinya ada halangan dan sebagainya. Bagaimana pengalaman Major sendiri? Itu kita tak dapat nafikan. Memang secara semula jadi lelaki dengan perempuan berbeza lah, betul tak? Terutama dari segi kudrat, betul, segi tenaga, kuasa, tenaga lah. So memang lelaki lebih. Dalam kita punya latihan, masa zaman latihan dulu, kat situ memang menggunakan kudrat yang lebih. So dekat situ lelaki akan lebih lah, saya tak nafikan lah. Oh, penilaian dia tetap sama, tak ada. Tapi kalau dari segi kena buat something, memang semua orang kena buat, tak ada excuse. Lelaki perempuan tak ada excuse. Cuma katalah kalau macam lari dan melompat tembok 12 kaki kan. So for sure lah lelaki akan mendahului compare dengan wanita. Itu zaman latihan, memang kudrat diperlukan. Tapi sekarang ni selain daripada kudrat, wanita boleh bersaing dengan lelaki. Saya rasa tak ada masalah. Kita sama-sama bersaing. Contoh macam sekarang, macam progression ataupun peningkatan setiap anak kapal lah. Saya cerita pasal anak kapal aircrew. Dia start dengan co-pilot, dia akan progress kepada aircraft captain. Aircraft captain akan progress kepada instructor. So semua tu perlukan kriteria, certain kriteria. So untuk achieve that kriteria, semua orang boleh achieve. So siapa yang capai dulu, dia akan progress dululah. Cuma cabarannya dekat wanita kita, wanita kalau dah berkahwin mesti nak ada keluarga. Betul. So bila mengandung, anak kapal tak dibenarkan terbang. Okey. So sekurang-kurangnya 1 tahun akan kita tak terbang. Kat situ kita akan kehilangan masa lah. So kriteria yang nak capai untuk progression tadi, contohnya salah satu is perlukan jam penerbangan. Okey. So bila kita dah setahun tak terbang, itu kalau seorang anak. So kalau orang tu ada 2 atau 3 anak, dah jadi berapa tahun. Faham. So kat situ akan jadi tertinggal sikit lah. Tapi kalau macam yang memang bujang, tak ada masalah. Silap dia pun boleh overtake yang lelaki lah. Oh, tapi kan Puan, saya sebenarnya tertarik juga dengan lencana-lencana yang ada di pakaian Puan ini. Salah satunya katanya ada lencana untuk jurulatih. Mungkin Puan boleh ceritakan tentang pencapaian terhebat Puan itu. Okey, saya cerita satu-satu lah. Boleh. Okey, ini adalah yang main lencana. Okey. So bila nampak lencana ni, daripada sini kita boleh tahu, okey, dia ni kalau macam ni full wing adalah untuk anak kapal. Okey. So bila lambang keris, that's mean pilot. Okey. Tapi kalau ada tulisan contoh N, that's mean orang tu, dia tu adalah navigator. Okey. So kalau JP, jurutera penerbangan. Kalau ada juga yang half. Half ni untuk lain-lain pangkat anak kapal, tapi dia cabin crew. Ataupun kita panggil air quarter master. AQM dan stewardess. Tapi stewardess pakai wing yang samalah. Dan kalau untuk trade lain, cawangan lain, ada admin, supply, air traffic, air defense. So semua itulah, tu basic dia. Yang lain-lain ni penambahan lah. Ini pingat saya rasa mana-mana perkhidmatan pun ada, polis pun ada. Kalau ini lencana jurulatih baru diperkenalkan mulai tahun lepas. So pihak TDM perkenalkan jurulatih ni lah. Siapa yang pernah memegang jawatan jurulatih akan diberi lencana ni dan juga sijil. So kalau kita nampak dia ada lencana, that's mean kita tahu dia adalah jurulatih. Tak kisahlah dia jurulatih penerbangan ke ataupun lain-lain cawangan lah. Dan yang sini pula kita panggil anugerah terbang selamat, ATS. Dia ada untuk silver dan juga gangsa. Yang saya punya ni gangsa, untuk dapatkan dia kena sekurang-kurangnya 2,000 jam penerbangan kapten tanpa apa-apa aksiden atau insiden. Baru boleh melayakkan ni. Ini pun saya terima pada tahun lepas. Okey. So berapa lama lagi Puan akan dapat yang warna silver pula? Itu awas dia lagi banyak lah. Okay, so,
saya cubalah dapatkan hours tu dulu. Okey, kita nak tanya juga tentang jenis pesawat yang Puan kendalikan. Pesawat apa? Takat sehingga ke hari ini, saya telah menerbangkan 5 jenis pesawat. Pesawat pertama, Aero 3 MB3. Itu saya gunakan masa basic flying. Masa basic flying tu ada 2 phase. Basic phase dan juga advanced phase. So, masa basic phase adalah Aero 3 MB3 itulah. So, 2-seater, instructor dan juga student. And then pergi ke advanced phase, Pilatus PC7 yang sekarang ada dekat KTU Alostar. Habis basic flying, and then saya ditukarkan ke nombor 20 Squadron di TUDM Subang. Dan semua transport pilot, saya transport pilot, semua transport pilot dikehendaki menjalani latihan multi-engine conversion unit dan menggunakan pesawat Cessna 402 Bravo. So itu multi-engine conversion unit ni sebelum kita ditukarkan kepada mana-mana unit operational yang menggunakan 2 enjin lah. Transport minimum is 2 enjin. So habis MEKU dan saya ditukarkan ke nombor 16 Squadron menerbangkan pesawat Beechcraft B200T yang menjalankan tugas maritime surveillance, buat pemantauan di laut. Lebih kurang 7 tahun saya di situ. Kembali semula kepada Pusat Latihan Terbang 1, Pelatih 1 untuk latihan jurulatih dan menggunakan pesawat Pilatus PC7 Mark II, which is lagi advance compare dengan yang Pilatus PC7. Dan di situlah saya melatih student lah. Habis di situ saya balik semula kepada unit lama saya, continue dengan Beechcraft B200T, dan sehingga sekarang saya masih menerbangkan pesawat tu. Dan sekarang saya berada di Markas Pemerintah Operasi, Jabatan Kesiagaan Operasi, dan saya buat tugas sebagai pemeriksa untuk pesawat B200T. Okey Puan, banyak sebenarnya pesawat yang Puan kendalikan, tapi satu pun saya tak dengar tentang Puan sangat rendah diri. Tak ada pun cerita tentang kejayaan, anugerah yang dah dapat hari itu. Salah satu anugerah yang saya baru terima tu inilah anugerah terbang selamat. Macam saya cakap tadi, dia sekurang-kurangnya 2,000 jam penerbangan. Bukan based on satu type pesawat saja. Oh, campur semua. Campur semua. Total captain saja, dan baru kita akan layakkan dapat anugerah terbang selamat ni lah. Dan pada tahun 2011, tak silap saya, ada dapat sijil 1,000 jam bagi pesawat Beechcraft B200T. Dia ada, masa tu dia ada bagi 2 kategori lah, 1,000 jam dan 2,000 jam. Saya punya masa tu sebenarnya lagi sikit je nak sampai 2,000 jam, tapi tak sampai lagi kan. So dapatlah yang 1,000 tu je lah. Okey, tak apa. Kita sebenarnya banyak cerita yang Puan ceritakan kepada kita yang memberi inspirasi kepada wanita di luar sana, terutamanya bagi mereka yang ingin mengimbangi antara kerjaya dan keluarga. Tapi kita nak rehat sebentar. Selepas ini kita kembali bersama dengan Puan Hanim untuk tanya rahsia dia macam mana dia seimbangkan. Terima kasih kerana masih bersama Wanita Wanita dengan tajuk kita Wanita di Angkasa Raya. Dan ini bersempena dengan hari ulang tahun TUDM yang ke-63 yang telah disambut pada 1 Jun 2021. Dan tema tahun ini adalah TUDM Manpan, Ruang Angkasa Aman. Dan sebelum kita berehat seketika tadi, kita ada bercerita tentang bagaimana untuk mengimbangi antara kerjaya dan juga keluarga. Dan kita bersama di sini adalah Major Juhaili Hanim. Kita nak tanya Major, macam mana Major katanya dah ada 4 anak, yang pertama berumur 18 tahun. Bagaimana nak mengimbangi ni? Pastinya masa kecil itu keadaan lebih susah, dan bila dah besar ni senang sikit nak uruskan. Okey, boleh kongsikan? Okey, pertama sekali once kita masuk je tentera, kita akan chop 10 jari. So daripada situ kita adalah milik ATM. Okey. So salah satu dalam TDM sendiri, dia ada core value ataupun nilai teras. Salah satunya adalah service before self. So daripada situ kita dah boleh nampak mana yang priority. So macam unit lama saya ada detachment. Contoh macam masa tu saya co-pilot, co-pilot tak ramai. So rotation tu jadi kerap. 2 minggu je saya dekat Subang, and then saya akan pergi ke detachment seminggu. Balik 2 minggu, pergi lagi. So masa tu ada mate lah, ada mate. Mate memang untuk membantulah kan. Itu anak kecil lagi. So pernah saya ingat, saya balik daripada detachment, saya nak dokong anak saya, mate saya tengah dokong, dia terus paling pada mate. So kita sebagai ibu tu rasa, ni anak aku ke anak siapa kan. So saya tu memang terasa lah. Tapi actually
tentera ni tak adalah kejam sangat pun. Kebajikan tetap dijaga. Itu memang mana-mana pun dia akan dia jaga. Even sampai kita dah pencen, ada yang dah meninggal pun still masih dapat bantuan daripada TDM sendiri. So macam tadi saya cerita detachment tadi, biasanya bila kita balik akan diberi off day. So kalau seminggu tu biasa kadang dia bagi 2 hari. So 2 hari tu masa yang kita akan gunakan sepenuhnya dengan keluarga. Pada saya rumah cepah sikit tak apalah. So priority pada anak-anak. Ada masa tu tumpukan masa pada anak-anak. Macam itulah saya bagikan masa. Kadang-kadang bila hari cuti pun macam itulah, kita memang habiskan masa dengan anak-anak. Malam-malam kalau balik kerja, anak ada homework, kita tolong tengok lah. Itu masa anak saya kecil lagi memang susah sikit lah. Macam sekarang ni masing-masing pun dah besar. Yang paling kecil sekarang umur 5 tahun. So yang abang kakak dah boleh tolong jaga adik. Dan sekarang unit yang tempat saya berada sekarang tak perlukan detachment, tapi still masih lagi ada outstation, still kena pergi. Kita terpaksa pergilah kan. Walau kita off day tadi saya beritahu pun, kalau perkhidmatan kata okey kita kena diarahkan untuk pergi buat kerja satu-satu, kita kena laksanakan. So because of that service before self. Okey. Baiklah, saya pasti kalau puan dengan keadaan macam ni yang memerlukan prioriti kepada pekerjaan dan sebagainya, pastinya ada inspirasi atau sumber-sumber yang memberi motivasi untuk puan mengharungi cabaran-cabaran hidup sebagai seorang jurulatih dan juga ibu. Orang yang memberi inspirasi pada saya tak jauh pun, keluarga saya sendiri. Orang yang saya nampak ramailah, tapi yang pada saya yang betul-betul memberi kesan pada saya is kakak saya sendiri yang tadi tu. Kakak saya Lieutenant Colonel Johaniza, daripada dia sekolah saya ikut, daripada bila dia masuk tentera pun saya ikut, sampai sekarang pun macam mana dia tolong pada keluarga pun saya nampak. Kat situ yang saya rasa macam saya memang kagumlah dengan kakak saya. Dan dia pun suami isteri tentera, dan selama dia berapa tahun servis, cuma baru beberapa tahun ni dia dapat duduk sekali. So saya pun boleh nampak macam mana dia uruskan sendiri keluarga dia. Husband dia weekend baru balik. So pada situ saya nampak dia lah. Saya memang, tapi dia still boleh manage dengan family sendiri, dengan mak, dengan adik-adik. So daripada situ yang memang saya kagum lah dengan dia. Apa-apa yang saya nampak memang, kalau rasa kita susah tengok, ada orang lagi susah daripada kita ni. So tengok kakak saya lagi lama dia tidak duduk sekali dengan suami dia tu lah. Inilah yang dikatakan wanita tu memang kuat, memang serba boleh. Apa sahaja cabaran yang diberikan, pastinya wanita dapat mengharungi dengan baik. Baiklah, kita nak tanya juga, sepanjang puan dah bekerja dengan TUDM ini sepanjang 23 tahun kan, pastinya ada transformasi daripada awal, daripada masa puan menjadi kadet dan sehingga sekarang. Mungkin nak ceritakan tentang transformasi TUDM, terutamanya yang memberi kesan kepada wanita. Transformasi tu ada. Masa saya awal-awal dulu, saya tak nampak pegawai wanita yang memerintah mana-mana skuadron. Tapi sekarang wanita diberi peluang. So sekarang dah ramai pegawai wanita yang dilantik sebagai pegawai memerintah. Memerintah satu-satu skuadron. Nak memerintah satu skuadron tu bukan benda yang senang lah. Ramai orang bawah dia kan. So kat situ dah diberi peluang. Satu lagi saya nampak, bukan saja memerintah, pangkat juga saya tengok telah diberi peluang kepada pegawai wanita. Contoh yang kita ada sekarang adalah Brigjen Fadilah. So kita setakat ni wanita dalam TDM pangkat tertinggi sehingga Brigjen, dan yang sebelum ni pun ada juga Brigjen Datuk Yohanis, tapi dia dah berhentilah. Dalam ramai untuk pegawai lah. Untuk lain pangkat juga diberi peluang. Yang saya nampak yang pernah memegang jawatan pegawai Warren Pangkalan, iaitu pegawai Warren Udara 1 Zaimah. Dia memegang jawatan pegawai Warren Pangkalan TUDM Subang. TUDM Subang bukan pangkalan yang kecil, pangkalan yang besar dan sibuk. So dia dipercayai untuk memegang jawatan tu, which is tugas dia adalah memantau dan semua lain-lain pangkat dekat TDM Subang tu sendiri. Kesaksamaan dan keadilan memang diberi perhatian dalam TUDM. Baiklah puan, sebelum kita mengakhiri rancangan kita, mungkin puan ada harapan yang ingin dikatakan untuk TUDM ataupun ucapan terima kasih dan sebagainya. Saya berharap agar TDM terus maju, dan sekarang TDM dalam fasa Pelan Rancangan Pembangunan Keupayaan TUDM 2055 atau dipanggil CAP 55, dan saya berharap TUDM
dapat melaksanakan rancangan tersebut mengikut apa yang telah dirancang. Dan saya juga mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun TUDM ke-63 kepada semua warga TUDM, sama ada yang masih berkhidmat ataupun yang telah meninggalkan perkhidmatan, yang bertemakan TUDM Mampan, Ruang Angkasa Aman. Baiklah Puan, terima kasih atas masa yang diluangkan dan juga inspirasi yang diberikan dan dikongsikan bersama semua penonton di luar sana. Baiklah wanita, anda semua ada kuasa yang mampu membuatkan anda mengimbangi antara kerjaya dan juga keluarga. Dan jangan lupa juga wanita, kita seharusnya memperkasakan sesama insan dan jangan membuli sesama insan juga. Baiklah, kita nak berhenti di sini. Saya Helena Pahlavi, sehingga berjumpa lagi.